Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Surah Hud. Sambungan kita di ayat 8. Ayat 8 juzuk yang ke-12, pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 407. Muka surat 407. Kita baca dulu beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Balik kita semula kepada ayat kita yang ke-8. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. Dan demi sesungguhnya jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka mana tu? Mereka buat-buat kafir hok duk minta azab tu lah. Dia mari cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kalau betul Muhammad, azab mari. Tunjuk kata orang, tunjuk gedebe. Kan? Kalau kami lambatkan, tangguhkan azab ila ummatin di sini bukan dengan mana ummah, dengan mana orang, dengan mana masa. Ila ummatin. Betul dalam gharib Al-Quran dia kata ummah bermakna al-hin waz zaman. Sampai kepada suatu masa tempoh yang tertentu mereka akan berkata secara mengejek. Kerja dia perlia ada mengejek. Dia kata ma yahbisu, apa yang menghalangnya? Apa yang menghalangi turun azab ni? Ataupun Muhammad tak betul. Dia nak condemn, nak pergi kepada Nabi itu tak betul. Itu ya tujuan dia.
Allah peringatkan, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Allah kata ketahuilah, hubaya, ini bahasa lama ni. Ketahuilah pada hari datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka. Kalau dia azab turun, tak sudut larilah. Allahu Akbar. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejekkan itu. Ayat ini para jemaah sekalian menceritakan kepada kita bahawa puak-puak kafir perli kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kita janji. Tengok ayat 7 tu kan. Ayat 7, Nabi kita janji siapa dia tak ikut aku, siapa dia menentang Islam, apa jadi? Kamu bila mati kamu kena azab neraka, macam-macam lah wa'id. Dia mari perli pula. Kalau betul Muhammad, sedap dia. Kalau betul mu ni Nabi, apa yang kamu dakwa tu benar, buat mari. Nak selalu. Orang yang tak percaya ni dia sedap cakap. Macam kita juga. Ana jumpa manusia ni dua kumpulan. Kumpulan hak percaya sangat aku tak bomo. Segala apa tak bomo kata tu betul belaka, sihir ke, saka ke, apa dia sakit gigi pun tak bomo kata hatu-hatu lah. Hatu belaka. Ada sekumpulan lagi dia tak percaya. Ngarut ni. Sakit gigi klinik cabut, balik 2 hari hilang bengkak dia tu sihat. Maknanya orang hak percaya dia akan letak dalam kepala dia tu begitu. Kita orang yang beriman, kita percaya kepada janji Allah, maka kita tidak akan berani untuk menentang, kita tidak akan berani untuk langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi puak tak percaya, dia perli main apa mu ni, dia main gitu, cakap tak betul, sedap dia kan. Jadi kata di para ulama tafsir, dia kata ayat ini datang setelah kita belajar dalam ayat-ayat yang lepas tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Taala nak uji hidup kita ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang baik amalan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kuasa mutlak dia menciptakan langit dengan bumi 6 masa. Bila Nabi ajak kepada mereka tentang apa yang akan berlaku, dia kata sihir tu. Maka Allah cerita kepada kita dalam ayat ini tentang kerenuh puak kafir ni dua ya. Dia mari cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi cerita apa-apa kepada dia, dia kata sihir. Bila dia cabar Nabi tak buat mari azab, dia kata tak ada pun. Itulah perangai dia, perangai puak kafir ni tak percaya. Dia bagi tak percaya, tak usah duk kata apa, dia tak percaya. Dia tak buka dah minda, dia nak berfikir. Baik, kita berpindah kepada dua kategori manusia pula. Manusia yang diberi keimanan kepada Allah Ta'ala, maka setiap benda yang berlaku itu kita tengok dengan dimensi iman. Puak-puak kafir, bila apa yang berlaku bala, dia duk marah kata marah ni. Jadi kita kena belajar. Marah segala benda pun tak jadi, tak ada penyelesaian juga. Tak marah kepada benda yang patut dimarah, itu dia panggil orang yang lemah. Tengok ayat 9. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, dan demi sesungguhnya jika kami rasakan manusia suatu pemberian rahmat dari kami. Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ini setelah bila
setelah diberi kepada kita dua pilihan, jalan yang baik, jalan yang buruk, mau pilihlah nak hak mana. Dalam surah Al-Insan yang juga kadang-kadang dibaca pada pagi Jumaat, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Tuhan kata aku beri kepada kamu dua jalan, iman, kafir. Mau pilihlah. Mana manusia ni ada akal boleh buat pilihan. Kan? Kita bukan robot semata-mata seperti kata di puak-puak Jabariyah. Puak Jabariyah, dia Jabariyah ni puak ajar desak, dia kata manusia ni remote macam robot ya. Apa yang berlaku-berlaku itu saja. Tak ada pilihan. Maka marilah puak kafir, Allah Taala bagi nikmat kepada kita. Wala in azaqnal insan minna rahmatan. Rahmat di sini kata di para ulama tafsir kal afiyah, sehat, sa'atir rizq, luah rezeki dia, buatlah bisnes, jual gapo pun laku. Nah, kalau jual kayu dengan batu pun orang beli. Jual batu beli. Lah ni macam-macam orang jual. Kapan Nabi Nuh pun ada jual. Pelik-pelik. Beli pula manusia tu, percaya. Maka dia akan gembira. Summa salabna minhu. Kemudian bila Allah Ta'ala tarik. Summa naza'na minhu. Kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya. Nikmat yang kita dapat hilang. Projek yang kita dapat runtuh. Na'udzubillah lah kita kata bila mari zaman Covid ni banyak ahli-ahli bisnes, dalam istilah orang bisnes dia panggil gulung tikar. Gulung tikar. Nak kata apa? Kedai tak boleh nak buka, orang nak pergi membeli tak laku, duit tak ada, macam-macam. Apa jadi? Apabila kami tarik pemberi itu daripadanya, innahu laya'usun kafur, maka kamu dapati dia sangat-sangat berputus asa, lagi sangat-sangat tidak bersyukur. Ini kita bimbang ni. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita cerita orang tu, tapi cerita orang tu pun tidak jauh dengan kita. Kalau perangai kita macam ni, maka kita kena hati-hati supaya jangan sampai terjebak di sini. Tengok nota di bawah, huraian daripada tafsir pimpinan, nota 339. Dalam ayat suci ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tabiat manusia. Apabila ia diberi kesenangan dan kemewahan hidup, gembira dia, happy dia, suka sangat dia. Tak suka apa kan? Siapa tak suka? Dapat nikmat, dapat kebahagiaan, dapat tu dapat ni. Kesenangan hidup. Kemudian kesenangan itu ditarik balik. Mana tarik balik tu? Kalau orang agak mati, kalau benda-benda harta musnah, hilang, macam-macam lah. Jawatan tercabut. Lah ni jawatan kita akan tengok rapuh sangat-sangat jawatan. Allahu Akbar, kan? Sebab itulah dalam titah diraja Sultan Perak semalam sangat menarik untuk tuan-tuan. Dia kata kita nak kenal manusia insan ini bila dia ada kuasa. Bila dia ada kuasa, berubah lalu watak dia. Ini manusia. Tapi bila cabut kuasa, macam orang gila talak kata orang. Ibarat seperti kucing jatuh anak. Lelah sana, lelah sini. Maka apabila kesenangan itu ditarik balik, maka ia segera berputus asa untuk mendapat kembali kesenangan yang seperti itu dari kurnia Allah yang melimpah-limpah rahmatnya, dan tidak bersyukur serta tidak mengenang budi sama sekali akan nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya pada masa yang lalu. Pada masa yang lalu. Jadi masa Allah Ta'ala beri nikmat, kita tak khabar. Bila nikmat hilang, nikmat tercabut, baru bunyi kenapa bunyi hilang dah nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Itu satu kumpulan. Baik, kita pergi ayat 10.
Ayat 10 ni masih lagi dalam cerita nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. Dan demi sesungguhnya Allah Ta'ala guna walain, dan demi sesungguhnya kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan. Susah. Lama budak dulu berjalan nak pergi sekolah 3 kali berhenti tepi jalan, ikat cabut tapak kasut. Nak kata apa dak? Ataupun susahlah kita ni. Hidup kaih pagi makan pagi kata orang. Kemudian hilang kesusahan itu, datang pula kesenangan. Dia kata apa? Tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dari aku segala kesusahan yang menimpa aku. Hilang dah. Lah ni aku senang. Ada orang yang syukur, ada orang yang lupa diri. Na'udzubillah. Sesungguhnya innahu lafarihum fakhur. Allah kata sesungguhnya ia, manusia itu, dengan kesenangan itu riang gembira, lagi bermegah-megah kepada orang ramai. Orang yang alhamdulillah hatinya khusyuk, dia akan bertambah tawadhu. Lagi kaya, lagi awal dia di masjid. Kenapa tu haji awal di masjid? Dulu saya sesak, saya miskin, kalau tak lagi membanting tulang, kerja, apa anak nak makan. Sekarang ni alhamdulillah rezeki melimpah ruah. Mana kalau mati 3 kali, hidup balik pun tak habis rezeki nak makan. Habis apa sibuk lagi? Duduk masjid. Subhanallah. Ada orang kaya yang kita kenal, kaya dia, tapi lebih awal daripada Tok Siok mari masjid. Nak kata apa? Dia je buka pintu masjid. Subhanallah. Jadi ada orang yang sombong, la farihum fakhur, syadidul farah. Fakhur maknanya sombong kepada orang ramai. Tengok nota di bawah 340, yakni pada saat itu ia lupa daratan, sehingga ia lalai daripada bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kesenangan dan menghapuskan kesusahannya. Bahkan ia berlaku sombong bongkok dan memandang rendah kepada orang lain. Bini saya kaya ni sebab bisnes saya, sebab saya cerdik ni, otak berjalan, geliga. Kita tak ingat semua hak kita dapat ni milik Allah. Allah Ta'ala beri pada kita sekejap je kan. Tiba-tiba kita lupa daratan. Masya Allah, tabarakallah. Tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut lafzul izaqah wa zawq, walain azaqnal insan, walain azaqnahu na'ma. Tengok kenapa Allah Ta'ala rasa zaqa dengan makna rasa. Macam kita rasa makanan, dia panggil zauq, rasa. Kenapa Allah Ta'ala guna lafaz al-izaqah wa zauq? Maknanya merasai sedikit. Kita tek lidah makanan, nak tahu masin ke tawar, masin ke manis, itu dipanggil zaqah, rasa. Maknanya seolah-olah manusia ni kalau dapat sedikit je nikmat, Allahu Akbar, baru je naik taraf sikit, ada yang mula tamarrud wa tughyan, mula nak jadi sombong angkuh. Masya Allah, tabarakallah. Baru je dapat jawatan, lain dah watak. Dulu cakap Masya Allah, tabarakallah, hari ni cakap dengan ugutan saja. Gertak dia panggil. Dunia ni dapat menukar watak manusia sekejap, dengan sama ada dengan jawatan yang dimiliki ataupun dengan kekayaan yang Allah Ta'ala buka pintu rezeki. Subhanallah. Ini kita ingat, bila kata rezeki, ada setengah orang ni dia kata bila kata rezeki, hak halal tu je rezeki, adakah haram tu bukan rezeki? Ini perbahasan para ulama Islam. Dia kata, puak-puak Mu'tazilah kata innal haram laisa birizkin, hak haram itu bukan rezeki. Maka kita nak kata siapa dia bagi makan kamu? Ni buat kafir tu. Siapa bagi? Semua tu rezeki. Cuma rezeki ni, rezeki itu 2 kategori. Tanda tuan-tuan.
Yang qasimur rizqu ila qismaini, rezeki secara bajet umum semua makhluk dapat bajet. Kafir, mukmin, munafik, orang yang betul beriman, orang yang tak beriman, LGBT, makhluk binatang-binatang semua boleh makan belaka. Itu dia panggil bajet umum. Dalam ayat yang lepas Allah Taala kata, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Cuma bagi orang yang beriman dia panggil rezeki khas. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita minta 3 perkara setiap pagi. Baca belakang tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 doa ni. Doa ni jangan lupa. Setiap pagi baca. Kita baca, kita ajar anak kita baca. Anak kecil baru boleh cakap, ajar. Pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berezekilah pada aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Kalau kita ada 3 ni, inilah manusia bahagia dunia, bahagia di akhirat insya-Allah. Ada orang boleh rezeki banyak, tarah apa dia ni? Proof. Oh, bahasa orang sekarang ni proof. Proof ni. Proof ni hebat lagi. Pakar tu pakar ni dalam bab dunianya proof. Oh, Islamic study, profesor. Tapi dia kafir. Macam Gold Zihar. Gold Zihar ni orientalis, mustasyrik. Dia tulis kitab akidah Islamiah. Dia kafir, tulis kitab akidah Islam. Macam kita lah tulis akidah komunis. Kita tidak beriman dengan komunis. Itu dia panggil kajian. Ada. Itu mana rezeki khas Allah Ta'ala akan beri pada kita ilmu bermanfaat, mendekatkan kita pada Allah Azza wa Jalla, menjauhkan kita daripada maksiat. Rezeki tayyib, rezeki yang halal. Orang boleh rezeki yang halal, dia akan bahagia dunia akhirat. Orang boleh rezeki yang haram, celaka dunia, celaka di akhirat. Celaka dunia, happy tu, nampak yang happy tu, duk mikir kau bisnes, duk mikir kau hutang, duk macam-macam. Akhirat lagi dahsyat. Kemudian di antara rezeki yang paling besar selain daripada makan minum ni, iaitulah Allah Ta'ala beri anugerahkan kepada kita suka belajar mengambil ahsanu amala, amalan yang terbaik, iaitulah ikhlas dalam semua kerja kita buat, dan amalan yang kita buat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dia panggil amalan mutaqabbala. 3 komponen ini besar. Baiklah para jemaah sekalian, maka dalam ayat ini kita kena faham bahawa rezeki itu bukan satu pintu. Kalau sebut rezeki, duk nampak apa? Duk nampak ke fulus, nampak ke piti. Fulus rezeki, ilmu rezeki, amalan rezeki. Berapa ramai kawan-kawan kita yang tak dapat rezeki. Ni kita di masjid kita, tuan-tuan di masjid lain, berapa ramai hak sampai, hak menyahut seruan pemanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, berapa orang mari masjid. Waktu masjid kena PKPB tak boleh mari, kita duduk tulis di Facebook nak pergi masjid tak boleh. Waktu masjid dibuka, kita pula marah pula. Alah bad dah azan, kita pula masya-Allah tabarakallah. Ini tengok Allah kata siapa dia golongan selamat daripada 2 kumpulan tadi. Tengok ayat 11. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minhum. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal yang saleh. Sabar ni para jemaah tanda kategori sabar ada 3 kategori. Kita nampak satu je, sabar agak kena musibah sabar. Macam tadilah dimensi rezeki, kita nampak rezeki ni fulus, tak nampak orang lain. Sabar 3 tanda. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Nak taat ni kena sabar. Kalau tidak tak bangun maya subuh ni. Tak.
Kalau kena hari ujian pula Allah sedaknya dalam kain selimut. Nak kata apa? Sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ini kena sabar juga. Kalau tak sabar, rebah kita. Sekali kawan SMS, malam ni ada perhimpunan gini-gini, lompat. Yang ketiga baru mari sabar, kita biasa dengar, sabar menghadapi ujian. Itu sabar 3 kategori. Allah kata apa? Orang yang tak sombong, orang yang tak keluh kesah, orang yang tidak ini, illal ladzina sabaru wa amilus salihat, dan beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh kita dah sebut, amal syarat ikhlas mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Ini orang boleh keampunan pahala yang besar. Tengok nota di bawah sekali lagi. Dalam pada itu ada juga manusia yang bersikap baik dan terpuji. Dunia ni dua ya. Hak baik, hak tak baik. Iaitu mereka yang sabar dalam masa ditimpa penderitaan dan taat mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu kategori yang kedua. Dan menjauhi larangan daripada masa susah dan senang. Ini sabar yang ketiga. Serta bersyukur. Tambah. Nilai tambah kepada sabar tadi, kita bersyukur akan segala nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya. Orang-orang yang demikian sifatnya akan diampunkan dosanya serta mendapat pahala yang besar, balasan syurga dan keredaan Allah Azza wa Jalla yang tak boleh kita bagi orang beriman lupa kepada janji-janji Allah Azza wa Jalla yang besar ini. Baiklah para jemaah sekalian, terdapat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang kelebihan sabar menghadapi ujian, menghadapi kesusahan. Maka setiap kita ditimpa susah, Nabi kata, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin. Tidak menimpa pada seorang muslim itu susah, letih, penat, hamun wala hazanun, serabut, duka cita, stres, wala azza, wala segala penyakit, segala apa sajalah. Hatta syaukatu yushakuha, kalau kita berjalan tertusuk duri di kaki, illa kaffarallahu biha min khatayahu, nasaya Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa dia. Kita kena ingat, setiap benda yang berlaku itu sebagai kafarah, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-12. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Allahu Akbar. Jangan-jangan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Mana Nabi kita berhenti berdakwah. Kenapa? Serta merasa sempit dada. Allahu Akbar. Merasa tak selesa hidup. Kenapa? Untuk sempit dada untuk menyampaikannya kebenaran, disebabkan orang-orang yang engkar itu berkata. Jadi oleh kerana cadangnya puak kafir ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Tengok cadangan dia. Mengapa diturunkan kepada Muhammad? Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad kanzun? Kanzun dipanggil perbendaharaan, harta benda yang banyak. Muhammad pun miskin dah. Duduk pun nasib baiklah kahwin dengan Khadijah. Maknanya orang kaya.
Kalau tidak dia jaga kambing dia. Ini dia pelik. Mengapa? Kalau tak ada harta pun ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolongnya menyebarkan Islam. Kalau tak ada harta, biar malaikat mari. Manusia, aku malaikat beriman dengan dia. Mana kalau malaikat mari jumpa manusia, dia tak percaya juga. Allahu Akbar. Allah kata apa? Mu jangan berhenti berdakwah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut pada puak kafir ni. Jangan sempit dada. Bawa dia nak kritik, dia nak komen, dia nak kata, tak usah duduk hirau ke dia. Nak kata apa? Innama anta nazir. Allah kata apa? Innama anta nazir. Kerana sungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam nazir, memberi maklumat, menyampaikan apa Allah Taala wahyukan kepada dia. Kerja orang nak terima, orang nak kabul, orang nak beriman, itu kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu mana Tuhan suruh kita sabar. Pendakwah ni sabar. Kita kadang-kadang bila kita letak nasihat-nasihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tafsir ayat, kata-kata salafus soleh supaya manusia ni kembali beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang kritik macam-macam kat bawah. Manakala kita kata malah dah aku nulis, orang duk kata Tuhan kata fala'allaka tarik, mu jangan tinggal Muhammad dengan sebab kata-kata orang. Teruskan apa yang kita faham daripada kitab dengan sunnah, daripada tafsir yang para ulama salafus soleh, jalan. Biarlah masuk dalam telinga manusia. Dia tak dengar hari ni, dia dengar 10 tahun lagi. Dia tak beramal, mungkin anak dia akan beramal insya-Allah. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu, maka berserahlah diri kepada Allah. Tuhan ajar siapa tu? Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kalau Nabi Sayyidul Mutawakkilin, ketua segala orang bertawakal pun, Allah Ta'ala bagi motivasi supaya dia bertawakal, maka kita umat dia wajib menyertai kafilah, menyertai kumpulan orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, tak jadilah kita. Baiklah, itu satu kumpulan. Ayat yang kedua dalam isu cabaran puak kafir ini, iaitulah mereka cabar supaya Nabi buat mari Quran lain, sebab Quran ni tak belagu angin, kata orang. Tak kena dengan selera. Duk cara kau kafir, ciri, berhala. Sedangkan berhala tu kerja buat dia boleh. Semua boleh katakan hampir semua rumah puak-puak Arab Quraisy tu ada belaka berhala, puak kafir. Siapa seorang tu 7 Tuhan ada. Berapa Tuhanmu? 7 dia. Pas meminta mana? Allahu Akbar. Dia kata waktu main-main ni minta atas bumi lah. Ada di rumah tu. Waktu susah betul-betul, minta Tuhan dia langit. Puak kafir. Na'udzubillah daripada jadi lagu ni. Baik. Allah cabar dia. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Am yaquluna iftarah. Bukan itu sahaja kata-kata mereka. Bukan kata dia kata Nabi ni sahih gitu. Ada lagi hak dia kata. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka-reka, yang mencipta, yang menulis akan ayat Quran itu. Sedap dia. Dia kata Muhammad buat sendiri tu ayat tu. Dia pergi belajar situ sini. Dia pun kata mari ajar kepada kita, kan, konon-kononnya begitu. Baik. Allah ajar supaya Nabi jawab. Qul, jawab ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian tuduhan kamu,
maka cubalah buat serta datangkan 10 surah. Fa'tu bi'ashri suwarim mislihi, bawa 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu. Sedap. Gini, kalau merasa aku buat, orang Arab ni tuan-tuan tanda, walaupun dia ummi, tak menulis tak membaca, tapi mereka itu fasih dalam bahasa Arab. Logah Arab bahasa dia. Ramai ahli sastrawan yang hebat. Mu cabar aku buat 10 surah supaya Quran aku. Bukan mu seorang. Wad'u man istata'tum min dunillah. Panggillah siapa saja yang kamu sanggup memanggilnya. Panggil tokoh-tokoh, sastrawan negara, profesor emeritus, profesor diraja, panggil belakang mari. Apa boleh? Ahli-ahli bahasa panggil. Panggil siapa saja yang kamu sanggup memikulnya, manusia ke jin, boleh. Yang lain dari Allah, in kuntum sadiqin, jika betul kamu orang-orang yang benar. Jadi para jemaah sekalian, dalam beberapa cabaran Allah Ta'ala sebut ni, dalam surah ini, ya'tu bi'ashri suwarin, 10 surah. Ada juga kata suratin wahidah, 10, tak, 1 surah. Dalam surah Baqarah, fa'tu bi suratin min mislihi, 1 surah. Kan? Dalam surah Yunus. Maknanya yang pentingnya ada kata mari 10 surah, ada kata 1 surah, awak marilah. Yang penting biar ada serupa. Tak boleh nak buat kafir, nak buat macam mana. Ada kata dalam cerita, dia cuba ambil 1 surah pendek, surah Al-Fil. Al-Fil kan. Dia tulis Al-Fil wa ma adraka mal fil khartumuhu tawil. Dia kata gajah. Mu tahu menata apa gajah itu? Belalainya panjang. Dia baca, budak-budak Mekah pun suka sengih. Cerita apa lagu ni? Main gajah belalai panjang, siapa dia pun tahu kan. Kita nak buat tak boleh. Baik, kita pergi pada ayat yang terakhir dalam CD ni. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Oleh itu, ini cabarlah, pakai cabar besar. Jika mereka sendiri, Quraisy, penolong kamu, jin ke manusia, dipanggil habis, tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sembanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah, unzila bi'ilmillah, bukan dengan reka cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi reka. Mu ni main-main kata dia. Wa alla ilaha illahu, dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji, diminta pertolongan melainkan Allah azza wa jalla. Fahal antum muslimun, setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut peraturannya? Mu tahu dah ke? Nak ke tidak? Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, dalam kisah ada 2 kisah. Saya cerita secara ringkas. Nak panjang kita semula pula. Seorang ketua kafir ni, nama dia Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ni, dia cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak-puak dia cabar. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Nabi, nak berunding. Nabi suruh dia kata, "Mu nak cakap apa?" Cakap. Bagi tawaran gini. Nabi dengar dia cakap. Ini bahasa uslub Nabi. Kalau orang mari bujah, dia dengar dulu. Lepas tu Nabi kata, "Mu dengar aku pula cakap." Bila Nabi bercakap, Nabi baca Quran. Sudah. Bila Nabi baca Quran, hati dia jadi lemah. Dengar balaghatul Quran berdepan, tak tahan dia. Dia balik.
lain macam dia punya watak. Gi tak nampak semangat gedabai nak lawan Nabi. Balik ke kelak dia lemah. Abu Jahal berkata, "Ya Ami, kenapa mu ni? Nampak lemah semangat?" Oh, panjang cerita dia. Akhir je kali, "Mu ni macam kena sihir ke Muhammad ya? Mari kita cari untuk bomo." Dia kata, Hei, mu tahu di Mekah ni tidak ada orang yang lebih fasih, lebih hebat dari sudut syair, sastrawan yang hebat di Mekah ni daripada aku, tak ada. Oh, sudah dah lah. Tapi apa yang aku tahu belaka, bahasa jin pun boleh, bahasa tu pun boleh, bahasa ahli-ahli sihir aku tahu belaka. Tapi bila aku dengar Muhammad cakap tadi, dengar ni, bila aku dengar Muhammad cakap tadi, aku tahu innal liqaulihi alladhi yaqulu halawah. Muhammad baca ayat tu manis, indah. Wa inna alaihi latalawah. Bahasa dia comel, bunga-bunga bahasa dia cukup penuh dengan sastra. Dia kata apa? Mu tak usah duduk kelentung aku. Aku tahu bahasa dia, bukan bahasa saya, bukan bahasa ni. Menarik. Lepas tu, macam mana kita dengan Muhammad ni? Tak kena biar gitu ya. Dia kata, nanti aku mikir. Yalah, mungkin hati dia kafir. Cuma dia terkesan dengan sekaligus Nabi baca Quran. Akhir kali kata, hadza sihrun yu'sar. Sihir juga. Jadi kesimpulannya, bila mari musim haji nanti, kita dakwa Muhammad ni ahli sihir. Sebab itulah bahasa dia indah, cakapan dia manis, maklumat dia sedap dengar. Pula tak kata apa. Ini satu cerita. Satu cerita lagi, kada qalbi yatir. Seorang ahli sastrawan juga, nama dia Jubair bin Mut'im bin Adi. Dia ni dia pergi jumpa Nabi, dia nak pergi Mekah, nak pergi jumpa Mekah. Dia masuk Mekah, dia tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang baca Quran. Sudah. Nabi baca Quran. Bila Nabi baca Quran, dia pun dengar. Tak, bukan Mekah. Innahu ja'al Madinah. Dia pergi ke Madinah. Dia sapa-sapa, Nabi sedang solat maghrib. Nabi baca surah At-Tur. Cerita ni ada cerita dalam tafsir surah Tur dulu. Bila dia dengar Nabi baca surah At-Tur sampai kepada ayat 35, tanda am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah manusia dicipta daripada begitu ya, tak tahu mari mana, ataupun mereka sendiri pencipta? Kata di Jubair, kada qalbi an yatir, hampir hati aku ni cabut, terbang hati aku. Maknanya bahasa ni sangat-sangat terkesan dalam jiwa dia. Allahu Akbar. Sebab apa? Sama ada Walid ke, Jubair ke, mereka ni orang Arab, bila dia dengar, masuk dalam hati. Kita ni orang baca berapa pun tak tahu apa. Habis tinggi kalau orang mari baca Yasin ketika nak mati, terap mengalir air mata. Sebab adakah mengalir air mata kerana Yasin itu dipahami, ataupun kerana orang sakit depan kita? Wallahu a'lam. Ini kita kata kesan Quran itu tak masuk. Sebab apa? Sebab kita tidak memahaminya. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, dalam ayat ini Tuhan kata, jangan hirau kepada tuduhan orang kafir, jalan terus dakwah. Dalam bahasa pendakwah dia panggil kemuncuk. Dia panggil kemuncuk lah. Kemuncuk ada lekat kai kita tu, kemuncuk kan. Kemuncuk ni kalau kita duk kutik, kita berjalan kena kemuncuk di kat luar kita, kita duk kutik. Bila nak sampai destinasi tak sampai. Sama juga pendakwah ni, tak usah duk hirau sangatlah. Benda-benda kecil-kecil tepi jalan ni, kita jalan terus dakwah kita, kalau tidak tak bergerak. Demikianlah Nabi kata, mu tak usah duk hirau kata-kata orang kafir, tuduhan-tuduhan jahat dia, teruskan perjalanan. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang ke-15. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa dia gila ke dunia, dapatlah hak dia nak. Insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.